Bersukan atau beriadah adalah salah satu komponen untuk mendapatkan gaya hidup yang sihat. Selain daripada mengawasi diet permakanan yang seimbang dan penuh disiplin, bersukan terbukti mempunyai kelebihan-kelebihannya. Kebaikan yang diperolehi hasil daripada bersukan ternyata mempunyai impak yang positif baik dari segi psikologi, emosi, mental maupun intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Indra Jaman dalam rancangan Wira. Awak penonton, rancangan Wira ini adalah sebuah program yang fokus berkongsi kisah di sebalik kejayaan personaliti sukan dalam bidang sukan masing-masing yang pernah menjuarai dan meraih pelbagai kejayaan dalam bidang sukan mereka. Bagi personaliti minggu ini, sukan larian sudah sebati dengan jiwanya. Walaupun pada mulanya penglibatan beliau hanyalah sekadar suka-suka untuk mengisi masa terluangnya. Dia merasakan dengan bersukan dapat mengurangkan tekanan dan merehatkan minda. Kini, wanita yang berusia 33 tahun ini telah pun meraih beberapa kali pelbagai kejuaraan dan anugerah dalam sesi larian yang diikutinya. Dayang Marni Farizan binti Haji Ahmad, ibu kepada 2 orang anak, adalah tenaga pengajar di Sekolah Rendah Datuk Muhammad Yassin, Kampung Perpindahan Mentiri. Profesion sebagai seorang guru yang memerlukan beliau memberikan seluruh tumpuan kepada anak-anak murid tidak sedikit pun menjadi alasan bagi Dayang Marni untuk tidak bersukan. Ini kerana pembahagian masa telah dirangka lebih awal agar rutin harian beliau sebagai seorang tenaga pengajar dan pada masa yang sama sebagai seorang pelari berjalan seiringan. Komitmen terhadap profesion beliau menjadi keutamaan. Dayang Marni amat menitik beratkan tanggungjawabnya kepada anak didik beliau dan tidak mahu terikat dengan mana-mana acara larian jika ia mengganggu jadual persekolahan. Penglibatan awal saya dalam sukan larian pada mulanya hanya untuk aktiviti riadah. Selepas waktu kerja, saya cuba untuk berlari untuk membuang tekanan kerja, untuk diri sendiri, untuk kesihatan juga. Kemudian berjumpa dengan kawan-kawan dengan belajar. Jadinya kami sama-sama berlari. Indah semasa-mana ada larian ozone run masa tu. Jadinya kami ni cuba untuk mendaftar dan dah disangka-sangka boleh masa tu top 10. Meskipun baru bergiat aktif dalam tahun 2013, potensi Dayang Marni sebagai pelari mula menyerlah pada tahun yang sama. Berjinak-jinak dengan larian jarak dekat, akhirnya Dayang Marni ingin mencabar dirinya sendiri. Beliau berpesan pada dirinya sendiri berlari untuk meraih kemenangan, dan dari kemenangan barulah akan timbul rasa kepuasan pada diri sendiri. 2013 menjadi titik tolak bagi Dayang Marni meraih kejayaan. Meskipun tidak merebut gelaran juara, namun semangat yang ditunjukkan oleh beliau patut dipuji. Mendapat tempat keempat dalam larian maraton yang diadakan di negara kita tidak mematahkan semangat beliau. Malahan, semangat kental untuk terus mencabar dirinya sendiri tetap membara. Sundown Marathon yang diadakan di Singapura pada tahun 2013 berjaya membawa kakinya untuk melangkah sejauh 42.195 km. Ini menjadi platform bagi beliau untuk terus mara ke hadapan. Larian sepanjang 21 km yang baru pernah diikuti oleh Dayang Marni ternyata tidak sia-sia. Aktiviti yang dahulunya mendapat tentangan daripada ayah beliau telah dapat dibuktikan oleh Dayang Marni apabila beliau muncul sebagai juara. Kini, ayah beliau adalah di antara penyokong setia kepada Dayang Marni. Kejayaan terus mewarnai beliau apabila muncul naib juara dalam larian 10 km bersempena larian keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia.
kesinambungan. Dari kejayaan itu, nama Dayang Marni mula bermain di bibir sahabat-sahabatnya apabila beliau pasti mendapat tempat dalam setiap perlawanan larian yang diadakan. Di Singapura, di sana ada Sundown Marathon 2013. Di sana minta izin suami, boleh kita belayar just to run, bukannya untuk vacation macam kita ni selalu tu. Jadinya dapat izin suami, kami pun ni orang sambil-sambil berlari, sambil-sambil tu juga bercuti. Jadi sana okey berlari, alhamdulillah habis Pulang Manang sana just untuk menghabiskan 42 km tu. Tidak disangka ya penonton, sukan yang pada mulanya cuma sekadar suka-suka untuk mengisi masa terluangnya, akhirnya menjadi titik tolak buat kejayaan Dayang Marni. Pada tahun 2013, jadual Dayang Marni penuh diisi dengan sukan larian. Begitu juga pada tahun 2014. Beliau sekali lagi menyertai larian Sundown Marathon sejauh 42 km dan berjaya menamatkan larian berkenaan. Balik ke Brunei, ada lagi acara The Run. The Run 2014. Yang dia disangkakan juga masa tu dapat juara. Itu kira penyuntik semangat lah selepas berlari 42K. Lepas tu dapat lagi juara 21K. Di sana makin orang menyuntik semangat lah untuk lebih berlari dan berlari. Tahun seterusnya diadakan Brunei First Ultra Marathon 50K. Satu-satunya ultra Brunei masa itulah. Jadinya macam saya terpilih. Hanya 21 individu saja yang terpilih dan saya salah seorang daripadanya. And di sana saya mendapat tempat ketiga ataupun mixed category. Nombor 1, nombor 2 lelaki, nombor 3 saya perempuan. Jadinya di sana lagi macam makin berkobar-kobar untuk lebih pergi jauh. Setiap kejayaan yang dikecapi oleh Dayang Marni tidak akan dapat dinikmati jika tiada persiapan dari segi mental dan fizikal. Begitu juga dengan sokongan orang-orang di sekeliling. Sebagai suami ini, Indah kan melarang, dia pernah menghalang, bukan menghalang bini kau ni mengikuti apa yang dimaukannya, yang dicita-citakannya selamanya. Agaknya itu sajalah susah hati kalau bini kau ni mengikut latihan. Kalau buat latihan sampai tengah malam, sampai subuh. Kadang dia tidur tak, kita susah hati ya. Bagi memantapkan stamina, Dayang Marni dilatih setiap petang Selasa dan Khamis. Jurulatih Awang Asari Rashid dan Awang Hairi Ahmad bertanggungjawab membentuk Dayang Marni. Ketekunan, dedikasi dan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh Dayang Marni memang bertepatan dengan kejayaan yang diraihnya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Semangat kental Dayang Marni tidak mengecewakan jurulatih-jurulatih beliau. Dengan siri latihan yang cukup teratur, Dayang Marni berkebolehan dalam sukan-sukan yang lebih mencabar kemampuan beliau. Saya mula melatih Marni Ahmad sejak November 2016. Pada pandangan saya, dia adalah seorang yang komited, disiplin dan bersemangat sepanjang wakat yang diberikan. Melihat kepada pencapaian Dayang Marni, beliau dilantik menjadi Duta Kasut Skechers pada tahun 2015 untuk 1 tahun. Manakala pada tahun 2016, beliau dilantik menjadi Duta Tri Ultra sampailah sekarang. Sukan larian Ultra Marathon sejauh 100 km menguji kesabaran Dayang Marni. Larian yang mengambil masa 16 jam itu menguji kesabarannya kerana ia adalah merupakan larian jarak jauh pertama yang beliau sertai.
sukan yang dianjurkan di Singapura itu berjaya menjulang namanya apabila beliau mendapat tempat kelima. Awal pagi subuh saya sudah masak untuk makanan tengah hari keluarga saya, anak-anak saya, suami dan adik-beradik saya, ibu bapa saya. Pada awal subuh sudah, kemudian saya bekerja by tengah hari pukul 2 lah, pukul 2 habisnya waktu kerja saya balik ke rumah. Saya berehat sekejap. Kemudian 3:30 tu mengambil anak ugama lah, macam biasa, macam ibu-ibu bapa yang lain. Saya masih lagi nyorang menunaikan tanggungjawab saya seperti ibu bapa yang lain juga. Pernah terfikir juga akan bersara, tapi bukannya bersara terus, tapi actually kan cuba untuk mendapatkan anak lelaki. At the moment, anak saya berumur 10 tahun dan 8 tahun, perempuan. Jadinya macam pernah jugalah berdiskusi dengan suami saya macam bila masanya untuk mendapatkan anak lelaki. Setelah seharian penat mendidik anak-anak murid di sekolah dan menjalani sesi latihan, di rumah Dayang Marni tetap masih mampu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu. Penat hilang apabila masa di rumah dipenuhi dengan anak-anak. Tugas seorang pendidik tidak terbatas di sekolah sahaja. Ini kerana kedua-dua anak Dayang Marni juga memerlukan bantuan beliau dengan kerja-kerja sekolah. Suami, anak-anak sudah tahu, sudah faham. Dalam waktu 5 petang hingga 7 malam itu waktu saya keluar, rutin sudah daripada hari Isnin hingga hari Khamis dan hari Sabtu. Diorang faham sudah yang saya ni tidak ada berada di rumah dalam masa 2 jam itu. Suka kepada cabaran. Itulah pengakuan Dayang Marni apabila ditanya kenapa melaratkan minat sukanya dengan pembabitan dalam sukan duathlon dan triathlon. Auda, sukan duathlon sangat menguji kemampuan stamina individu. Sukan ini diselang-selirkan antara berlari, diikuti dengan aktiviti berbasikal dan kemudian berlari sekali lagi. Manakala sukan triathlon pula menguji kemampuan individu dalam kombinasi berenang, berbasikal dan berlari. Acara duathlon saya pertama adalah sukan duathlon di Labuan dan saya mendapat tempat ke-6. Ke-6 itu kira podium saja, diorang mengambil top 10. Alhamdulillah dapat lagi ni orang, walaupun actually my parents pun ingau juga, sudah pun bukan lagi my parents tapi my husband juga ingau, sudah pun berlarinya, aninya berbasikal lagi. In which actually basikal tu saya beli dulu, baru tak saya memberitahu suami dan ibu bapa saya. Tapi ini orang sudah ada barang itu, okay, carry on. Kemudian habis saja duathlon, macam terfikir pulang kan membuat triathlon lagi. Triathlon yang berenang saya pun bukan saja, memang saya mahukan untuk membuat triathlon, tapi masalahnya sana ialah saya tidak tahu berenang. Saya cuba untuk belajar sebelum ini tetapi tidak ni orang individu pandai-pandai.
Jadinya okey, saya anulah dulu. Saya lupakanlah dulu hajat untuk membuat triathlon. Tetapi sesuatu berlaku kepada saya, iaitu saya gagal dalam sukan larian ultra. So my friend macam, okeynya, do something new-nya, something yang refresh, sesuatu yang belum kau buatnya, tapi barang tu kau suka. Jadinya sana, okey, triathlon. Okey, terbuka balik. Yang orang switch balik. Okey, triathlon. Tapi masalahnya aku nak berenang. Okeynya, give yourself-nya, so macam register saja dulunya. Nanti kita memikirkan pasal latihan nantinya. Okay, my friend Saifuddin masa tu. So macam lupakan dulunya. Macam yang atau buka buku barulah. Macam my husband pun faham. Macam I was really stressed masa tu. So kan bangkit semula tu macam yes, I need something new. So sana I only have like 1 month to learn how to swim. Kemenangan terbesar saya adalah apabila orang menghabiskan selain daripada kemenangan podium yang saya telah capai, for the record, saya merekodkan diri saya sendirilah sebab setiap kali event itu memang saya rekodkan. Saya telah mencapai 41 podium dalam masa 5 tahun. Itu salah satu daripada yang orang kemenangan terbesar lah. Dan tapi yang paling ulung bagi saya ialah apabila saya menamatkan larian 160 km di Thailand. Di sana saya menamatkan 160 km sebagai wanita pertama Brunei untuk menghabiskan larian sejauh tersebut selama 44 jam. Jadinya sana macam I was really macam proud. Jualah, alhamdulillah akhirnya ada wanita Brunei yang boleh berlari sejauh itu. Yang mana sebelum ini hanya beberapa orang lelaki sahaja yang menghabiskan larian sejauh tersebut. Itulah dia tadi ada satu paparan yang sangat menarik dan meningkatkan semangat Ketani lagi dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Semangat Dayang Marni yang suka mencabar diri dan meningkatkan prestasi dan kebolehan dirinya seharusnya dan sewajarnya Ketani contohi. Apanya orang, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sehingga berjumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama personaliti yang lain pula.